Aliran trafik dijangka meningkat mulai esok. Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sadraj. Sempena sambutan Deepavali, pengguna lebuh raya akan nikmati tol percuma selama 2 hari bermula tengah malam ini. Perkara itu diumumkan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Namtalingki. Pengecualian tol itu hanya diberi kepada kenderaan kelas 1 di semua plaza tol kecuali tol Bangunan Sultan Iskandar dan tol Tanjung Kupang Johor. Kos pemberian tol percuma itu dianggarkan berjumlah RM38 juta ditanggung kerajaan. Ia selaras dengan teras utama kerajaan Malaysia Madani iaitu kesejahteraan dan ihsan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Pengguna lebuh raya diharap memanfaatkan peluang itu dan rancang perjalanan sebaiknya untuk lancarkan aliran trafik. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik meningkat mulai esok dengan jangkaan 2.68 juta kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya utama menuju pantai timur, utara dan selatan. Ketua Pengarah LLM, Datuk Sazali Harun mengarahkan semua syarikat konsesi lebuh raya untuk melakukan persediaan rapi agar perjalanan pengguna selamat dan lancar. Pihaknya turut mengarahkan syarikat konsesi lebuh raya agar tidak melaksanakan sebarang penutupan lorong, kecuali bagi kes dan kerja kecemasan bermula Khamis ini hingga Isnin. Selain memastikan pengoperasian lebuh raya serta kawasan rehat dan rawat R&R dalam keadaan baik dan menyediakan kemudahan tambahan seperti tempat letak kereta serta tandas muda alih. Plus Malaysia Berhad Plus mengaktifkan 21 smart lane di lokasi kritikal di lebuh raya bermula 30 Oktober hingga 4 November bagi membantu melancarkan pergerakan trafik ketika perayaan Deepavali. Apabila smart lane diaktifkan, lorong paling kiri akan dibuka sebagai laluan tambahan untuk mengoptimumkan penggunaan semua laluan dan meningkatkan kapasiti lorong. Orang ramai boleh mengenal pasti pengaktifan smart lane menerusi papan tanda peringatan serta lampu hijau berkelip di lokasi. Smart lane boleh digunakan kenderaan ringan, persendirian atau penumpang. Pengarah Urusan Plus, Datuk Nik Arina Nik Jafar berkata, kemudahan di hentian rehat dan rawat R&R juga ditambah baik untuk keselesaan pengguna jalan raya. Menjelang cuti perayaan Deepavali, Plus menjangkakan trafik akan meningkat kepada 2.1 juta kenderaan setiap hari. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM akan menempatkan 3,000 anggota dan pegawai bertugas di seluruh negara sepanjang cuti perayaan Deepavali termasuk di lebuh raya. Pihak polis juga akan mengambil tindakan segera terhadap kes-kes kemalangan di lebuh raya sepanjang cuti perayaan Deepavali. Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Superintendent Khairul Azhar Ismail berkata, pelan keluar mandatory akan dilaksanakan untuk melancarkan aliran trafik sekiranya kes kemalangan tidak dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Sebarang kemalangan melibatkan kenderaan berat, kita akan cuba atasi dengan secepat mungkin. Sebab itu pihak PLAS telah menyediakan semua lokasi-lokasi utama untuk tindakan awal diambil bagi mengurangkan kesesakan di jalan raya. Kita memang tahu kenderaan berat apabila melepasi outbound akan melibatkan kesesakan yang ketat terlalu lama. 277 anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor ditugaskan untuk memantau sepanjang berlangsungnya pelaksanaan skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Deepavali 2024 yang berkuatkuasa bermula hari ini hingga 3 November. Pengarahnya Muhammad Zuhairi Matruradi berkata, pemantauan tersebut turut melibatkan 8 jenis barangan yang telah diwartakan. Jelas beliau pemeriksaan akan dijalankan di lokasi-lokasi awam seperti pasar dengan fokus kepada penggunaan tanda harga berwarna merah jambu, pematuhan harga maksimum dan bekalan. Tambahnya, pelaksanaan skim berkenaan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKAP 2011.
Hasil risikan selama sebulan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang berjaya menyerbu sebuah stor haram yang menjalankan kegiatan menggunting minyak masak paket bersubsidi sekilogram di Pematang Pau. Pengarahnya S. Cegan berkata modus operandi digunakan dengan membeli dan mengumpul minyak masak paket tersebut dari peruncit dan pemborong di sekitar. Jelasnya minyak masak tersebut ke dalam tangki intermediate bak kontainer IBC yang disyaki untuk dijual semula. Jumlah keseluruhan minyak masak yang disita dianggarkan lebih kurang 2,000 kilogram dan bernilai RM7,000. Ketika serbuan dibuat, turut ditemui bungkusan paket minyak masak 1 kilogram yang telah digunting dan dimasukkan ke dalam tangki IBC. Hasil tindakan turut menangkap 3 orang warga asing melibatkan seorang lelaki dan 2 orang wanita dalam lingkungan usia 30 tahun ke atas. Kes ini disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mengenal pasti individu atau syarikat yang terlibat dalam penyelewengan minyak masak bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor merekodkan 956 kes atas pelbagai kesalahan membabitkan nilai rampasan kira-kira RM29 juta sejak 1 Januari sehingga kini. Pengarahnya Lilis Saslinda Promono berkata dalam tempoh sama juga sebanyak RM392,800 kompaun dikeluarkan. Di mana merangkumi pemeriksaan untuk kita membuktikan bahawa KPDN Negeri Johor sangat cakna, sangat prihatin kepada kepentingan pengguna-pengguna kita, mana sebanyak 68 lebih kurang 69,000 premis yang telah kita buat pemeriksaan dan kutipan jumlah nilai mahkamah sebanyak 632,000 lebih. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Akab 2011, Akta Kawalan Bekalan AKB 1961, Akta Timbang Sukat ATS 1972 dan Akta Cap Dagang ACD 2019. Sementara itu, KPDN Johor memberi jaminan bekalan makanan mencukupi bagi menghadapi musim banjir susulan monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula November ini. Kerajaan Pahang telah melakukan persediaan awal menghadapi peralihan monsun Timur Laut MTL yang dijangka berlaku lebih awal. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, persediaan rapi telah dilaksanakan lebih awal melibatkan semua jabatan serta agensi kerajaan di negeri itu. Dan saya menyuruh kepada mereka yang terkesan akibat banjir ini supaya mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Maknanya kalau diminta untuk berpindah dengan segera, mereka akur, dan dalam masa yang sama sekiranya mereka telah pindah ke pusat pemindahan sementara ataupun pusat pemindahan tetap, mereka hendaklah jangan balik ke rumah selagi belum mendapat arahan daripada pihak kuasa. Sementara itu, 1,859 penduduk daripada 554 keluarga yang terkesan akibat banjir yang berlaku di Temerloh pada 13 Oktober lalu telah diberikan bantuan awal. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Pelancaran Bantuan Prihatin Pahang BBP 2024 kepada Masjid Surau Kebenaran Jumaat Mahat Tafiz, pelajar Tafiz dan mualaf di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Bekalan ikan bagi musim monsun Timur Laut MTL mencukupi. Itu jaminan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Menurut pengerusinya Muhammad Faiz Fazil, 1,600 tan metrik bekalan ikan sejuk beku kini dalam simpanan stok penimbal bagi menampung keperluan pada musim berkenaan. Bagi negeri-negeri yang dijangka terjejas, khususnya di pantai timur, stok ikan bakal dibekalkan dari negeri-negeri utara. Tak perlu ada kenaikan harga yang drastik. Peniaga tidak perlu bermain dengan sentimen pasaran untuk menaikkan harga, tapi perlu ada tanggungjawab sosial kepada rakyat Malaysia untuk menjual ikan pada harga yang munasabah supaya kita boleh stabilkan harga ikan kepada rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra Madani bersama nelayan Negeri Sembilan. Dalam pada itu, Jabatan Kemajuan Orang Asli telah mengaturkan bekalan bakul makanan untuk masyarakat orang asli di pedalaman sebagai persediaan monsun Timur Laut.
Ketua Pengarahnya, Datuk Sapiah Muhammad Nur memaklumkan, untuk permulaan, pihaknya telah agihkan bantuan bekalan makanan kepada lebih 200 keluarga di Poskop yang terkesan dengan jalan rosak akibat hujan lebat. Agihan bantuan dilaksana dengan kerjasama bomba melalui helikopter di kawasan perkampungan yang terputus jalan perhubungan susulan bencana itu. Misi Bantuan Kemanusiaan dan Bencana HATR kepada Filipina akibat siklon tropika Christine atau Trami telah berjaya dilaksanakan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan berkata, bantuan itu diselaraskan dalam tempoh 24 jam selepas menerima permohonan daripada Kerajaan Filipina. Pasukan TUDM lengkap dengan helikopter EC-725 dan 16 anggota telah berjaya menyelesaikan 5 misi pengangkutan bantuan dari Manila ke Naga dan Albay dalam tempoh 3 hari. Penggunaan helikopter memudahkan penghantaran bantuan ke kawasan yang terjejas memandangkan cabaran geografi Filipina sebagai negara kepulauan. Tempoh misi bantuan ditetapkan maksimum 8 hari bagi melengkapkan penghantaran sebelum siklon tropika Leon dijangka melanda awal November. Sehingga kini sebanyak 9 bandar di Filipina telah diisytiharkan darurat bencana dengan lebih 4.6 juta orang terjejas. Kecoh di TikTok, kononnya Menteri Dalam Negeri tunduk kepada parti DAP. Dakwaan tercetus menerusi penularan gambar upacara angkat sumpah. Terpapar pada gambar itu, menteri tersebut dengan bekas Setiausaha Agung DAP. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit berbaur hasutan. Gambar yang dihebah sebenarnya gambar lama. Menurut laporan media, ia diambil semasa majlis angkat sumpah pelantikan beliau sebagai penasihat strategik Ketua Menteri Pulau Pinang pada 2017. Ketika itu, beliau merupakan Setiausaha Agung PKR manakala pemimpin DAP dimaksudkan menjawat jawatan Ketua Menteri. Usah cetus spekulasi tanpa semak kesahihan. Mereka naratif sempit, tak menguntungkan sesiapa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Usaha kerajaan untuk terus membantu rakyat, khususnya golongan memerlukan, sama sekali tidak akan menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia sebaliknya berpunca daripada amalan rasuah. Belum pernah tercatat dalam lembaran sejarah mana-mana pemerintah itu kalah, jatuh kerana membantu rakyat miskin atau menaikkan gaji yang sepatutnya, upah yang adil. Tidak pernah. Kerajaan jatuh kerana rasuah, penyelewengan, tamak haluba pimpinan, kaut harta yang bukan hak mereka. Itu yang menyebabkan mereka jatuh. Dan kita elak daripada hal yang sedemikian dan tumpu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Peluncuran Pembangunan Perumahan Residensi Madani Wilayah Persekutuan Putrajaya di tapak projek pembangunan Residensi Madani Central Presin 7. 4,000 unit Residensi Madani Putrajaya dijangka siap dibina menjelang 2028. Perdana Menteri mengingatkan agar pemaju perumahan menyiapkan projek mengikut jadual ditetapkan di samping mengutamakan aspek mutu dan kualiti. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan kerajaan naikkan kadar baharu gaji minimum kepada RM1,700 sebagai berani dan cerminan tekad politik kerajaan perpaduan yang jelas. Ujar beliau, sebarang keputusan mungkin tidak dapat dibuat sekiranya hanya menunggu kata putus daripada pihak syarikat. Justru semua syarikat diharap memberi kerjasama dalam pelaksanaan kadar baharu gaji minimum itu. Dan kita bukan naik 2,500 atau 3,000. Kita naik dari 1,500 naik 1,700. Dan itu berperingkat bagi syarikat-syarikat kecil bagi masa lagi. Jadi saya harap bagilah kerjasama, ya, sama-sama kita
hadapi, kerana ini saja yang boleh kita lakukan. It takes apa yang disebut political will, tekad politik yang jelas. Kerana tidak semua orang akan senang dan bersetuju. Tapi inilah cabaran pimpinan. Apakah kita berani atau tidak? Kenaikan gaji minimum dibuat selepas mengambil kira kedudukan ekonomi yang baik serta kemasukan pelaburan ke negara ini. Pada program berlainan, Perdana Menteri mahu pemain industri dalam sektor logistik untuk pastikan aspek kemudahan prasarana dan peningkatan kemahiran tenaga kerja pada tahap terbaik. Ia selari dengan fokus kerajaan yang beri tumpuan bidang perindustrian, pendigitalan, peralihan tenaga dan semikonduktor. Kalau tidak, di antara isu yang ditingkatkan ialah bila pelabur masuk di Selangor atau di Kulim atau di Johor dan Sabah Sarawak umpamanya, dia akan lihat umpamanya keupayaan ekosistem keseluruhannya. Sebab itu saya mahu kementerian dan rakan-rakan beri tumpuan yang lebih dalam bidang ini kerana pace tahap kepesatan perubahan itu terlalu cepat. Dan kalau umpamanya jentera kita lembab, kita akan ketinggalan. Jelas beliau dalam tempoh setahun ini, pelabur besar telah menunjukkan minat kepada negara dan sudah tahu kemudahan prasarana di pelabuhan, pengangkutan dan logistik menjadi perhatian mereka. Beliau menyatakannya semasa berucap pada Majlis Perasmian Kompleks DHL Express di Zon Perdagangan Bebas KLIA Sepang. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu penyedia logistik antarabangsa menumpukan usaha pemerkasaan tenaga kerja seiring perkembangan teknologi. Menumpukan sedikit perhatian lebih kepada pengurusan peningkatan upskilling pekerja melalui satu pusat kecermerlangan, ya. Dan juga latihan yang lebih daripada kemahiran biasa. Upskilling ini kerana kita sudah tumpu dalam bidang automation, dalam bidang digital dan AI. Dan saya percaya DHL sebagai syarikat delegasi mampu mengupayakan anak-anak muda dalam bidang ini. DHL Express Kuala Lumpur Gateway dilancarkan Perdana Menteri hari ini. Fasiliti baharu bernilai RM300 juta itu sebahagian inisiatif syarikat untuk penuhi pertumbuhan perdagangan Malaysia. Ia Gateway DHL Express pertama di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi pengisian automatik penuh. Kerajaan bakal menggubal akta baharu berkaitan pekerja sektor gig dengan pembentangan rang undang-undang RUU dijangka akan dibuat pada akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah ini bagi membela hak 1.16 juta pekerja gig di seluruh negara. Cadangan akta itu akan dibentangkan oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma selepas perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025 selesai. Elemen yang terkandung antaranya ialah tentang safety net di kalangan pekerja dan juga saya sebutkan tadi perlindungan daripada bukan hanya KWSP atau EPF tetapi juga dari Perkeso. Dan saya telah menjadangkan agar kos rawatan, kos perubatan juga dimasukkan. Walaupun kita tahu bahawa ini akan memberikan implikasi kewangan yang agak berat, tetapi kita harus mengambil kepedulian. Tambahnya, bentuk perlindungan itu akan diperuntukkan kepada pekerja sektor gig meliputi tempoh 24 jam sehari. Inisiatif ini akan meletakkan kedudukan Malaysia sebagai negara terawal menggubal perundungan khusus membabitkan pekerja sektor itu. Beliau berkata demikian pada Konvensyen Ekonomi Gig Malaysia Madani yang dianjurkan oleh Akademi Kenegaraan Malaysia. Mengenai pengecualian subsidi kepada golongan T15 yang dibentang Perdana Menteri dalam Belanjawan 2025, Kementerian Ekonomi sedang perincikan kumpulan T15 dalam tempoh sebulan ini dengan kerjasama Kementerian Kewangan.
Menterinya Rafizi Ramli menjelaskan perincian itu penting bagi memberikan garisan yang lebih tepat dan penilaian akan dibuat berdasarkan lokaliti dan takrifannya bukan lagi bersifat nasional atau secara pukal. Sebab perbelanjaan itu dia berbeza-beza, kos sara hidup dia berbeza-beza ikut kawasan. Jadi mungkin di satu kawasan kalau dah lebih RM10,000 pendapatan isi rumah, bila dah ditengok semua dengan perbelanjaan bersih, pendapatan boleh belanja bersih dia dengan ni, tapi sebab di kawasan dia tu RM10,000 tu memang dah T10. Sebab dia kawasan dia tu memang kos sara hidup rendah sebagainya. So yang itu di kawasan dia mungkin RM10,000 ke atas tu dia dah kira dah jadi T10 dah. Tapi kalau di kawasan lain di Kuala Lumpur T10 RM10,000 dah lah. Dia tak masuk dalam tu lah. Rang Undang-Undang RUU Majlis Media Malaysia dijangka dibentang pada persidangan Dewan Rakyat kali ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, kelewatan pembentangan disebabkan Perbadanan Produktiviti Malaysia memohon agar ia melalui proses analisis impak peraturan terlebih dahulu. Tapi setelah kita tegaskan, ada pasukan pro-tem jawatankuasa yang telah membantu untuk melakukan perbincangan awal, memberi maklum balas dan terlibat dalam proses membentuk rang undang-undang ini, akhirnya mereka bersetuju. Fahmi menyatakannya selepas menyampaikan bantuan kepada 2 veteran media beragama Hindu sempena perayaan Deepavali di Batu Cape. Fahmi menziarahi bekas wartawan Tamil Malar Ara Saraswati dan bekas pembaca Prof Tamil Nissan S. Batimali di kediaman masing-masing. Kementerian Dalam Negeri KDN mengguna pakai teknologi terkini termasuk kecerdasan buatan AI dalam memastikan kawalan sempadan negara terus diperkasihkan terutama di Sabah. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara, antara penggunaan AI yang dilaksanakan adalah menerusi analisis data bagi mengesan pola serta potensi ancaman di negeri berkenaan. Jabatan dan agensi di bawah KDN juga kita tidak ketinggalan dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan dalam teknologi termasuk AI. Antara penggunaan AI dalam memastikan soal-soal keselamatan negara terjamin ialah seperti analisa data untuk kita kesan pola dan juga potensi ancaman. Tambahnya, AI juga dilaksanakan bagi pengesanan ancaman awal melalui sistem algoritma yang diguna pakai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menerusi sistem pengawasan laut swasta bagi mengesan aktiviti mencurigakan. Kedudukan strategik negeri Sabah yang bersempadanan dengan negara Filipina dan Indonesia secara langsung mendatangkan ancaman keselamatan. Kerajaan bersetuju supaya Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Majlis Sukan Negara MSN menjalinkan kerjasama strategik dengan badan beruniform dalam usaha membangunkan industri sukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan yang dipengerusikannya hari ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, keputusan ini dibuat susulan pelaksanaan inisiatif pembangunan bakat dalam kalangan anggota badan beruniform seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menurutnya, inisiatif ini perlu supaya ia seiring dengan keperluan sukan semasa, seterusnya bagi mewujudkan satu ekosistem sukan berprestasi tinggi yang dinamik. Mesyuarat juga setuju supaya beberapa elemen diberi perhatian seperti bantuan peralatan latihan dan sewaan pusat latihan agar latihan dapat dilakukan secara efisien. Turut dipersetujui penganjuran kursus kejurulatihan dan sains sukan dalam kalangan pegawai dan anggota beruniform. Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTA berhasrat memperkenalkan Liga Sepak Takraw Asia ASL. Ia sebagai usaha memperkasakan lagi sukan sepak takraw.
Presiden Astaf Datuk Abdul Halim Khadir berkata, liga ini bakal menggunapakai format saingan antara kelab-kelab dalam negara Asia dengan sasaran dilaksana untuk tempoh panjang. Kita harus meneliti dengan sedalam-dalamnya bagaimana ASL League ni akan menjadi satu branding baru dimulakan di Malaysia ini, kemudian ASL Thailand, ASL Singapura, ASL Filipina, ASL Indonesia. Jadi kita hendak memulakan ASL Asian League ni di tanah air kita ini dulu. Dan saya setuju, iaitu kita akan mengembangkan permainan ini dengan teratur mungkin pada tahun hadapan. Beliau berkata jika berhasil, pihaknya bersedia untuk memperluaskan liga itu di negara serantau. Sementara itu, Malaysia bersedia sebagai tuan rumah bagi penganjuran sulung kejohanan sepak takraw Piala Asia yang akan diadakan 10 hingga 18 Mei tahun hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Muhammad Somali Ridwan berkata, ia merupakan bersepakatan dibuat bersama Astaf. Sebab kalau kita buat di Kuala Lumpur, biasanya kita akan buat yang terbaik, seperti macam mana kita buat semasa World Cup. Dan ada masa lebih kurang 5-6 bulan. Dalam proses ini banyaklah perkara nanti, selain daripada pelancaran, selain daripada venue, dressing dan lain-lain, terutamanya dana, kita pun tengah berusaha untuk mencari penaja utama. Kejohanan tersebut bakal diadakan di Stadium Titiwangsa melibatkan 4 acara dipertandingkan, iaitu berpasukan, regu, doubles dan kuadran. Kejohanan itu juga akan menjadi medan ujian serta pemanas badan kepada negara-negara yang akan menyertai Sukan SEA 2025 di Bangkok, Thailand bermula 7 hingga 19 Disember tahun hadapan. Pelumba muda negara Kamil Irfan Azlan berjaya menaiki podium selepas menamatkan perlumbaan 2 Moto4 Kejuaraan Superbike Sepanyol 2024 di Navarra semalam. Kejayaan mendapatkan tempat ketiga mengubat duka pelumba berusia 12 tahun itu yang kecewa dalam perlumbaan 1 selepas terjatuh. Bermula di petak keempat, pelumba kelahiran Terengganu itu sentiasa bersaing di kelompok depan. Persaingan sengit sehingga penghujung perlumbaan menyaksikan pelumba pasukan VHC Frontier Racing itu melepasi garisan penamat hanya dibezakan dengan 0.577 saat di belakang pemenang Enzo Zaragoza dari Spanyol. Sementara itu, tempat kedua menjadi milik pelumba Perancis François Florian. Keputusan di Navarra menyaksikan Kamil yang juga juara siri FIM MiniGP Malaysia 2024 kekal di kedudukan keempat keseluruhan selepas mengumpul 145 mata. Kerajaan Selangor berhasrat mewujudkan stadium e-sukan bagi menyediakan kemudahan fasiliti untuk pemain e-sukan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata, ia penting bagi perkembangan bakat baharu seterusnya meningkatkan minat masyarakat terhadap e-sukan. Kita masih memerlukan program latihan pengembangan bakat-bakat baru, termasuk menyediakan satu tempat. InsyaAllah saya cuba tengok dari kesempatan belajar awal ini, kalau ada kesempatan kita akan identify satu place untuk jadi stadium. Saya fikir kita dah ada champion di dunia, tapi kita masih lagi tak ada sepak yang spesifik. Sebelum ini memang saya ada yang kita mula kat kedai mamak. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.